Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wala tu'assir. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surah An-Nur ayat ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa bil rasul. Wa ata'na thumma tawalla fariqum minhum min ba'di dhalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafun an yakhifa Allahu alaihim wa rasuluhu. Bal ulaika humul zalimun. Baik, ini ialah ayat tentang sifat orang munafik. Ayat tentang sifat orang munafik. Sebelum kita baca ayat ini, ayat ke-46 ialah diulangi maksud Tuhan turunkan Quran ini. Ulangi nah. Ada sebelum pada ni. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ayat-ayat Quran ini, dalil-dalil bukti mubayyinatin, yang jelas nyata, yang kukuh, yang jelas nyata. Tak jelas tu tak belajar je. Tulis itu tak jelas tu sampai tak belajar je. Kalau belajar mesti jelas. Tak belajar saja tak jelas. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ayat-ayat Quran ini mubayyinatin, yang jelas nyata. Yang tak jelas tu kerana tak belajar ya. Dalam surah Qamar dia kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sesungguhnya telah kami permudahkan Quran ini untuk dipelajari. Fahal min mudakkir, maka tidak ada siapa yang sudi nak belajar. Waktu marah sangat tu, dah 5 kali semua sekali dalam Quran ni dia tanya gitu,
Ditanya direct gitu. Ada yang tanya lagu PC lain ada, tapi PC direct gini 5 kali. 4 dalam surah Qamar dan 1 lagi dalam surah lain, surah Hadid apa. Ayatnya sama. 4 kali dalam surah Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah permudahkan Quran ini untuk dipelajari. Dia buat mudah dah ni. Tapi kita ni apa dia? Kita belajarnya ayat yang Tuhan beritahu tu kita tak belajar. Kita pergi belajar ayat yang Tuhan tak pernah beritahu. Apa dia? Tahu? Ayat yang Tuhan tak beritahu, iaitu ayat mutasyabihah tu. Oh, habis bising. Okey ke? Lepas tu alif lam ra, alif lam mim. Oh, dia kutip nak tafsir. Alif makna apa? Lam makna apa? Lam satu lagi makna apa? Ha makna apa? Bagi depan tak tanwin, apa makna belakang ada belakang. Lam alif kalimah nafi. La nafi. Bubuh sini, bubuh ada macam-macam nama. Dia hurai lam alif saja sampai pagi. Nabi pun tak ajar. Apa yang Nabi tak ajar? Setan ajar suruh awak belajar yang ni. Jangan belajar Quran ni, jangan belajar yang ni. Nah, jadi ayat-ayat yang jelas nyata kita tak belajar, kita pergi belajar ayat lain. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah Ta'ala memberi pimpinan, memberi hidayah man yasha, siapa-siapa yang dia pilih nak beri hidayah. Siapa-siapa yang dia pilih. Nasib baik kita ni dia pilih ni. Kalau dia tak pilih, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi apa, tahu. Pilih jadi orang asli bersatu hal. Pilih kena jadi orang asli. Pilih tu nak jadi negro tu. Dia tak pakai baju. Afrika. Bukan nak situ. Tu dia. Afrika ke Australia ke. Dah. Dia pilih nak buat. Dia pilih. Ila siratin mustaqim, untuk pandu orang yang dia pilih tadi kepada jalan yang lurus. Tetapi orang munafik, ni cerita dia sepatutnya. Akan tetapi, jadi ila siratin mustaqim tu ialah memilih dia untuk pergi ke jalan lurus tu dengan beri kepada dia nur iman. Nur iman satu lagi nur Quran satu. Cahaya Quran satu. Nur ala nurin, bukan nur ala atas nur, cahaya atas cahaya. Dia bahas kita cahaya atas cahaya ni, jadi kita tak tahu naik depan pula ada. Aduh, hai. Cahaya atas cahaya tu dia bicara, ni cahaya ni. Keluarlah jadi Nur Muhammad. Pusing mari saya kata ni awak tak payah bincang lah ini. Nur ni apa payah nak cari ni. Nur ni asal je baik. Asal Nur Muhammad. Ada apa lah. Ada apa. Nur Muhammad tu pula nak tahu macam mana. Duduk di Nur Muhammad tu duduk atas kepala burung Garuda. Allah, awak tak tengok lah. Awak tahu tu Muhammad tak boleh je. Awak tak tahu cerita dia je. Nur Muhammad tu, kepala tu, Nur tu atas kepala burung Garuda. Lepas tu ada siap, la ilaha illallah. Awak baca tu cerita dongeng atas dongeng. Dia kata hadis Nabi. Astagfirullahaladzim. Jadi Nur tu cuma sekali tu duduk di dada burung Garuda tu. Itulah Nur Muhammad. Jadi itulah bawa pergi mana-mana. La ilaha illallah. Nur atas nur. Bendanya ialah cahaya iman yang Tuhan beri. Nak tahu cahaya iman ni mudah saja. Awak kalau jumpa mana orang Kristian ke yang baru masuk Islam, orang yang Kristian, orang Buddha, orang Hindu yang masuk Islam tu, yang dia termenung seorang diri, yang berfikir, tak ada siapa aja. Kemudian mari orang mari beri kunci kepada dia.
Orang tu beri saja kunci kepada dia, buka saja tu, dia akan nampak nur. Ada dah berlaku lah. Ramai tu yang berlaku tu sampai pengsan. Ada seorang tu di Tok Bali, saya kenal di Tok Bali. Dianya padri, Nan. Ini yang perempuan lah. Dia mari 15 orang untuk mari kempen orang Melayu masuk Kristian. Jadi dia pergilah cuti di Pulau Perhentian. Adalah kawan saya seorang, macam nagi dadah kawan saya ni. Bini pun ada nagi dadah, macam nagi dadah, dengan rambutnya, dengan mukanya, dengan apanya. Tapi dia ni bukan nagi dadah ya, yang ada lah di English ke. Dia kerja di Pulau Perhentian tu, tempat chalet tu. Dia reti lah kitab Bible tu sikit-sikit sebanyak. Lalu bincanglah di antara, jadi padri-padri perempuan tu nak suruh dia masuk Kristian lah. Kata boleh nak masuk Kristian, boleh nak masuk Kristian. Dia kata dengan syarat awak boleh jawab soalan saya ni satu cukup lah, biar ya. Dalam Bible dia kata, Nabi Isa kata, when I go, He will come, and He is the Savior. Savior. Bahasa Melayunya, bila saya pergi, dia akan mari. Dan dia itu, Savior itu mana penyelamat. Dia pun tanya, siapa dia? Bila saya pergi, Nabi Isa kata, bila saya pergi, dia akan mari. Dan dia itu penyelamat. Jadi dia tanya, siapa dia ni? Dia tanya padri itulah. Padri tak ada jawab. Dia kata, Nabi Isa. Dia kata, awak ni orang English kan? Tak ni, bahasa English dah ni. Awak ni ngerti English ke tak ni? Bila saya pergi, dia mari. Mana dia tu orang lain, saya orang lain, dia orang lain. Nah, jadi dia dengar dialog kata dia, awak nak dengar daripada Quran boleh? Daripada Quran, bila saya pergi, dia mari tu, dia tu Muhammad. Savior tu ialah Ahmad. Tafsir bagi Ahmad ialah penyelamat. Dia pergi terjemah perkataan tu, nama Nabi itu kepada apa maksud nama. Dia tafsir nama Ahmad itu kepada penyelamat. Jadi Ahmad, Nabi Muhammad tu tak ada. Bila kata yang tu, dia pun termenung sekejap, dia pun tengok ke langit, dia tepik. Bukan tepik dekat, tepik perlahan. Tu ubah keluar buih ke mulut. Dia ambil air, buih minum air apa semua. Tepi laut ni, tepi laut, cakap ni tepi laut. 3 hari dia atas batu tu, 3 hari. Jadi kawan saya ni pergi, dia orang Sweden. Saya jumpa tu masa nak buat rumah saya di Tok Bali. Saya ingatkan Pergawati mana mari. Dia ni tua guide, bawa Pergawati mana mari. Bukan main comel lagi perempuan tu. Kena ke bini dia. Masalah bini dia. Dia tak nampak dah rupa macam negro apa tak rupa dah, dengan rambutnya, tentunya apa tak kira dah. Orang yang Islam dia masuk Islam dia kerana tu. 3 hari kemudian barulah dia tanya kenapa dia pun beritahu. Dia kata masa awak kata Muhammad tu, dia tengok ke langit, suatu cahaya cerah menyebabkan dia pasal tu. Saya kata nur atas nur tu. Nur tu mula-mula sekali tu baru. Lepas tu barulah nur daripada Quran. Awak tanya orang Kristian ada cerita-cerita ni. Dia cerah mari tu sampai pasal, tapi tidak pasal seolah-olah macam pasal. Dia jadi terkejut, dia terlampau besar. Awak tanya mana-mana Kristian yang masuk Islam, lalu tu belakang dia jadi terkejut. Bila terbuka saja, Tuhan buka saja rahsia dia tu, buka saja terima nur tu. Masa tu tak kira lah dia Hindu ke, dia Buddha ke, tak kira.
Syaratnya dia nak cari kebenaran tu ya. No atau no. Nah, no yang kedua ialah Quran. Quran inilah yang akan hurai apa dia itu no tu. Okey, sambung lagi. Jadi munafikinnya ialah dia berkata begini, ini munafik. Ini kalau saya tafsir dalam kelas 70 lebih 75 ke 81, 80, 90 dalam tadabbur Islam tu, dia rasa 3-4-5 orang, 3 lah. Saja ialah kita kata sabar lah, nanti dulu, sabar. Ini kata-kata mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata dengan lidah munafik, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wabil rasul, dan dengan rasul, wa ata'na, dan kami taati. Sebelum kita baca ayat tawassul, taat belaka. Mengucap tu, kemai lah ustaz ngajar kita mengucap hari ni, rasa masuk Islam. Cerita tak kita tawassul pagi dia. Left saja mereka ganti. Ni. Dia kata amanna, betul dia kata. Amanna, kami beriman dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, wa bir rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana dia ikut ajaran Rasul. Lepas tu nak taat ke tak? Saya tanya kan nak taat ke tak? Dengar ke tak? Saya tanya. Kemudian saya tanya nak taat ke tak? Kata nak taat. Okey lah, nak taat. Tapi sebenarnya sekali dengan lidah, hati tak terima. Thumma tawalla fariqum minhum, kemudian berpaling jugalah satu puak daripada mereka. Min ba'di zalika, selepas dia mengucap dua kalimah syahadat. Tu dia. Saya bawa contoh tu, maka itulah jawapan dia tu. Kau salah saya kata lebih. Betul tak Quran ni daripada Allah? Betul. Mari kita baca. Molek. Bila tafsir saja ajak Quran, tak serupa dengan kita tasawuf. Dia pun left. Hari ni tulis hari ni. Sabarlah, dia dengarlah habis satu surah. Sabar nak pergi. Dengarlah wahyu kalamullah ni. Dengarlah. Kalau saya ambil upah dia tak tahu dia kata apa. Dia tak ambil upah dah ni. Kalau ambil upah tak tahu. Wama ulaika, dan tidaklah orang-orang yang bersifat begitu, yang kata dengan mulut saja tu, bil mukminin, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Lepas tu kalau tak masuk golongan beriman, apa dia? Yang musyrikin ni, munafik ni ialah asfali minan nar. Orang kafir duduk di atas, orang munafik ni duduk bawah. Dia tukar bakar orang kafir. Dia semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, haji pergi, derma, semua buat lakon. Hati tu tak mahu. Saya nak sekerak aja Quran. Yang ni nanti tua-tua saya nak amat. Tu nampak tu. Ayat ni okey lah ke. Ayat ni nanti tua orang amat. Nampak tu. Kufur dah sebenarnya. Tapi dari segi nama kita panggil munafik. Nama dia panggil munafik. Kufur dah. Dia tak sembah berhala. Orang munafik ni tak sembah berhala. Hati dia tolak. Jadi dia tidak jadi orang mukmin, tak termasuk orang yang jadi orang mukmin sebenar. Kenapa engkar ni? Contoh engkar ni pula. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi
Dan apabila diseru balik kepada Allah, marilah kita kata, apabila diseru balik kepada Allah, dipanggil, seru, ajak, seru, rupa tu belakang. Marilah kita pakai belajar tafsir ni ilallah, kepada Allah, mengesakan Allah balik, wa rasulihi, dan rasulnya, ikut ajaran Nabi tu. Saya ajak tu kan daripada dulu lagi, ajak tu je. Marilah, baliklah, liyahkuma bainahum, agar dia berhukum di antara mereka itu dengan Quran dan hadis. Quran satu, hadis satu. Itu dah tak? Liyahkuma bainahum, supaya mereka buat hukum, buat keputusan, apa saja keputusan dari segi agama ni mesti dengan Quran dan hadis. Bila kita tanya dia supaya dia berhukum di antara mereka tu, dia tanya apa? Tak ada sebut pun Quran dan hadis itu. Lah, dah awak tak belajar. Ayat lain banyak lagi, tapi ayat ni dia tak sebut lah. Ayat ni ayat lain dalam ni beritahu kan. Idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba satu golongan daripada mereka tu berpaling. Tadi paling awal lagi, ini paling kemudian. Marilah kita belajar hadis, Dari dah tu, marilah kita belajar tafsir Quran pula. Allah Ta'ala, kita pandai dah dengan hadis pula. Serupa dah, dua-dua tu serupa, masuk longkang dua-dua. Quran terima, hadis terima, Quran tak terima. Tak ada, jenis longkang. Quran terima, hadis tak terima, jenis longkang juga. Allah terima, Nabi tak terima, longkang. Nabi terima, Allah tak terima, longkang juga. Mandi aicak lah kau. Dia minum, dia apa, dia berenai lah tu. Marilah naik. Tak mahu, sudah ada sini. Aduh. Wa iyyakul lahumul haqq, dan jika ada bagi mereka tu keputusan. Keputusan apa? Hak tu situ keputusan, benda molek yang mereka perlu. Keputusan tu yang mereka perlu. Apa dia? Nak kahwin. Contohnya kita cakap mudah lah, nak kahwin. Jadi kerusuh kahwin itu pergi. Nak kahwin boleh, syaratnya kena pergi kerusuh. Pergilah kau. Kau tak solat kau pergi. Kau tak pergi. Oh tak pergi. Tak boleh lesen. Tak boleh kena pergi. Kau tak solat kau pergi. Ya'tu ilaihi mud'inin, maka datanglah mereka berlari-lari kepada benda tu dengan patuh. Itu dia. Apabila benda tu ada kepentingan dia ya. Nak kahwin dia apa? Nak kahwin boleh. Mengucap sekali, baca dulu dia. Ni syarat ni guna nikah ni guna gini ikut semua. Sana kahwin. Ataupun kalau kita kata siapa-siapa yang miskin ke siapa-siapa yang dulu kita nak beri hadiah untuk saya. Oh semua. Baca Quran sekali, dia belajar baca Quran tu. Pasal nak beri duit ni. Tu munafik. Apabila ada kepentingan tentang agama, dia ikut. Apabila tak ada kepentingan, tinggal. Macam kita ni kan? Macam kita ni. Support lah. Kepentingan bukan akhirat. Support lah. Tolong lain. Cuba beritahu semula soalan. Kalau macam
dia orang tu macam dia nak kahwin, dia orang pergi masuk untuk kahwin semua kan. Sebab jadi perlu satu untuk agama, tapi dari agama dia orang pergi. Macam kita ni, kita pergi sebab nak sampai juga kita nak selamat ke akhirat. Kita belajar sebab nak selamat ke akhirat, sebab nak jaga tauhid, sebab nak jadi ada kita ni tuntutan betul. Mari belajar ni tuntutan sebenar lah. Kita buat bukan buat kerana nak belajar sikit, kita belajar semua. Kita nak tahu belakang hukum. Itu baru betul. Mereka ni hanya buat tu kerana kepentingan dunia ya. Kepentingan dunia. Macam mana kepentingan dunia? Dia tak solat, dia tak apa. Lepas tu jumpa tu guru tersahut. Wah, bahaya. Kita nak cakap tadi, kita curi contoh muda-muda, dia nak tukar, nak tanya apa payah. Dia nak beritahu apa payah lah. Jadi tentang solat apa tak boleh langkah. Wirid ni, tarikat ni. Kalau ada siapa-siapa beritahu ilmu laduni, ni wirid dia. Pasal apa laduni ni? Tahu? Pasal boleh jadi orang alim besok. Hari ni wirid, mari Syekh Abdul Qadir Jalani beri ilmu laduni itu. Apa Nabi kita beri ilmu laduni itu, esok jadi orang alim. Tak payah belajar. Tak payah. Beres. Masuk cak. Saya masuk cak itu, cak bateri kan? Bila suruh haji ayat tu, ikut. Awak baca ayat ni boleh ngaib. Awak baca wirid ni boleh ngaib. Tiba-tiba jadi orang alim. Awak baca ni boleh jadi kebal. Jadi orang alim tiba-tiba. Warok lek. Akak bahar tu tak akak bahar. Tangan yang hitam kan. Sini wadah. Sini wadah. Mai tak sebel tekok. Tu maknanya bila kepentingan untuk duniawi dia tu, dia ikut. Bila kata marilah belajar. Serupa tak? Bila ajak mari joget ni, beres. Bila banjir ajak mari satu ustaz yang jenis loro sampai macam nak terkencing tu, main. Bila mari dengar ayat ancaman begini ni, tak boleh. Serupa. Allah ustaz tu, Allah saya tak boleh kira ustaz tu dia. Sakit pun duduk dengan dia. Solat pula kan jam. Sampai saya ingat pasal penuh. Satu angkatan aku 10. Okey, tak payah lagi. Tak payah lagi kan ni? Nak urai lagi ni? Nak lagi? Padahlah. Maknanya apa saja kepentingan tentang agama ni yang mereka rasa penting bagi mereka, mereka ikut betul-betul. Berlari itu. Yatu ilaihi mud'inin. Buka mana kita tafsir, mereka datang dengan segera, berlari-lari kepada perkara tadi. Mud'inin dengan keadaan patuh, taat. Tok Guru dia kata, awak nak belajar wirid ni boleh, awak tidak boleh makan benda menyawa selama 40 hari awak baca wirid ni. Dia pun patah tu tak rapi, tak ada masalah. Wirid-wirid ni semua patah lah kau tak tahu. Nasib baik tak tahu pasal tak buat. Yang mana yang biasa tu, kalau saya beritahu tu melenting. Buat ni ya, bila kita baca Al-Quran, ustaz ni tak boleh ni. Kena belajar banyak tu lah, tak boleh dengar dia seorang. Ada tu. Biasa dengar ada. Semua saya kata, awak bukti saya kata salah. Awak bukti saya kata salah cukup. Tak apa dah. Kan? Dia kata betul tapi pula.
Afi qulubihim maradun. Apakah masih ada bagi mereka tu dalam hati-hati mereka penyakit? Amir tabu, ataupun dia tu masih lagi ragu. Am yakhafun, ataupun mereka tu jadi takut. An yakhifallahu alaihim, jika Allah Ta'ala tidak berlaku adil terhadap mereka wa rasuluhu dan rasulnya, iaitu sini tak berlaku adil. Sini rajul kepada dulu di zaman Nabi dulu, pihak ni pergi jihad kan, pergi jihad. Jadi dia ada kata dalam surah lain surah lain dia ada kata, kalau agak Muhammad nanti dia bagi pokok dia tu. Ada bagi pokok dia. Tadi agak Nabi Muhammad dia manusia juga tu. Dia bagi pokok dia. Jadi mana tak ikut Nabi itu, mana tak ikut Allah. Tak ikut Nabi itu tak ikut Allah. Sebab tu bila dalam hal ni perintah Allah apa dia? Perintah Allah ialah taat pada Rasul. Kita tak taat pada Rasul tu, kita tak taat pada Allah. Awak buat ibadat campur aduk. Campur aduk. Solat kita ikut Nabi. Tak. Sebelum solat tu kita ikut guru. Nak tahu tak ni? Solat tu ikut Nabi dah. Sebelum solat tu ikut guru. Apa dia? Nabi kata tidak ada bacaan di antara iqamah dengan takbir. Mana baca doa tak ada. Kita je ikut guru. Guru kata, dah guru belakang kat doa lepas iqamah tu, Allahumma rabbana rahmatuka mahsal. Boleh. Ada tak? Lepas tu kuliah kalau Allah apa ayat kursi, mengucap 2 kalimah syahadah, la haula wala quwata illa billah. Lepas tu sudah la ilaha illallah. Gitu. Nabi ajar ke dah ni? Dah. Jadi separuh ikut Nabi, separuh ikut guru. Di Tok Bali tu ada satu orang imam. Sebelum akad takbir tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, usalli Allah Akbar. Saya kata ngangor saya. Semuanya jemaah. Sebelum takbir Tok Bali ni, kita kata Tok Bali. Baca tu sekira lah, baca tu kuliah kalau Allah apa baca belakang. Dah tu duduk di belakang kita berarti dia sudah tu. Tak ada agak kita tak nak jadi teriman kan, nak ikut je lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ma'al bunyi batkah usalli fadal mati Allah Akbar. Kita pun tengah ada apa dah semaya jauh semula dah saya jadi tak semaya, tak solat situ. Nak tegur ni terlalu banyak. Jadi kita ginilah, kita mengajar lah. Kita mengajar dan kita beritahu dalam mengajar ni. Dan mengajar ada dapat apa yang saya dapat tahu sekarang ni, video saya ada di Dubai. Saya buat di Dubai, ada di England, ada di Indonesia, Singapura, macam-macam ni ada. Jadi kita beritahu je lah. Yalah, kita tak boleh nak buat apa ni, kita nak naik ke masjid nak mengajar dia, mereka tak bagi. Kita buat je lah setakat mampu, kita buat gitu lah. Awak besok pun lagu ni naik masjid tak boleh, awak buka satu bilik mengajar situ, ambil orang mengajar situ, tak payah minta lesen.
Nak minta lesen pula dengan tak erti pula masalah. Patut minta lesen dengan pandai, minta lesen tak pandai juga. Ahli bid'ah juga. Ahli syirik pol lah pada. Ada seorang mufti tu kata, mandi air sungai tu, jebuti sungai ni, tu buah sungai ni, beres. Saya tak jawab tak boleh dari saya. Kalau jawab pun jadi pasal dia ekstrim sangat tu, jadi kita pun jadi tengang. Oh terpesih kerana tak pernah sabuk dah. Tak pernah sabuk. Keluar pepo. Oh pepo. Lepas tu dalam masjid tu pula Allah bukai kuning duduk sujud pula situ. Hari ni pula dah. Hari ni pula. Oh, makam sultan. Yang kedua berapa dah pula. Kain kuning pula dah letak di Batu Nisa. Allahu Akbar. Tapi ialah ke Hindu lah. Hindu nak puja batu gini. Tak tengok batu hitam ada kan? Ada lah dalam banyak tu. Ada satu tu ialah batu hitam tu sebiji. Tu lepas dia berapa 3 jalur. Waktu pakat saja. Waktu mahal sekali. Waktu tak ada upor, tak ada apa, batu hitam gitu. Lebih kurang. Awak tak reti adab dan adat. Wala. Ada alat lah. Terlampau besar sangat kita pakai buah lah. Kita buah kita lah. Bal ulaika humul zalimun. Bahkan mereka tu, mereka yang bersifat yang demikian tu, humul zalimun, ialah orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Apa dia? Iaitu dengan kufur pada Allah Ta'ala tu, dia melayakkan diri dia tu masuk neraka. Ini sifat munafik. Allah Ta'ala bila dia cerita pasal munafik, dia akan cerita tentang orang mukmin. Satu grup dalam kepuk kita tu pula, dalam mengajar ni pula, bila ustaz mengajar ni kata lah, bila nak belajar tentang neraka ni, pasal nak mengajar surga kan. Dia tanya orang neraka, kata nanti siapa buat neraka, dia tahu buat neraka pula. Alah, kata tanya sungguh. Tak ada. Nak ajar macam mana? Orang duduk fikir ni. Kita ajar surga, dia tanya hal neraka. Kita tanya hal neraka, dia tanya hal surga. Semua sekali tu setan air tu. Dia tanya kita tu supaya kita lari, dan bila kita jawab, kita lari daripada perbincangan tu. Jadi ayat yang kita baca tu jadi tak buat, tak ada. Allahu Akbar. Ini adat Allah Ta'ala pula. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan sesiapa yang boleh mentaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Taat pada Allah apa dia? Tinggal satu ayat. Mukmin yang ada nur. Ini ayat ni ialah mukmin yang ada nur. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ada gambaran orang-orang yang beriman itu, yang ada nur itu, gambaran. Qaula itu ialah gambaran. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ada perkataan orang mukmin, iaitu gambaran yang ada pada orang mukmin. Gambaran yang mereka tu ada nur, ialah idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila diajak mereka kepada Allah dan Rasul. Bila kita ajak saja mereka kepada Allah dan Rasul, orang berimannya macam mana? Lepas tu liyahkuma bainahum, supaya berhukum di antara mereka dengan Quran dan hadis.
Ayakulu nescaya mereka akan kata, sami'na, kami dengar. Mana kami dengar sini, kami nak belajar, kami belajar. Kami dengar, mana kami belajar. Asal tak boleh dengar kalau tak belajar. Belajar Quran dengan hadis. Wa ata'na, dan kami taat kepada Quran dengan hadis yang kami belajar. Bila orang beriman saja, marilah kita belajar. Nih, idza du'u ila Allah wa rasulihi, bila diajak mereka supaya mengesa pada Allah dan Rasulnya, supaya taat pada Allah, taat pada Rasulnya, iaitu Quran dan hadis, liyahkuma bainahum, dan berbuat hukum di antara mereka dengan Quran dan hadis itu. Ayyaqulu, akan berkatalah orang beriman, sami'na, kami dengar dengan belajar, wa ata'na, dan kami selepas belajar kami taat, wa ulaika, dan orang-orang yang belajar dan taat ini sifat gini, humul muflihun, di akhirat kelak mereka ni orang yang percaya sebenar. Adab Allah Ta'ala, wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang boleh mentaati Allah dengan belajar tafsir Quran 30 juz itu. Dia ayat tu bersambung, dia cerita belah atas lagi, belah bawah lagi, dia cerita tentang Quran hadis ni. Wa man yuti'illah, barang siapa yang boleh mentaati Allah. Nak taat macam mana kalau tak belajar? Very simple yang ni. Awak nak taat macam mana Quran ni kalau awak tak belajar isi kandung ni? Apa yang Tuhan suruh tahu tak? Tak tahu. Apa yang Tuhan larang tahu tak? Tak tahu. Tuhan suruh solat, puasa, apa Tuhan tahu dah tu. Nah, tapi yang banyak lagi ni, yang sampai 30 juzuk Tuhan hantar ni, mesti ada perkara-perkara penting daripada 30 juzuk ni. Nah, wa rasulahu, dan rasulnya, apa dia? Hadis Nabi. Hadis Nabi ni kira-kira kalau campur semua sekali kitab-kitab tu, agak-agaknya 20,000 ya. Campur belaka tu agak-agak 20,000. Ada 20-30,000 hadis. Semua sunnah cita. Ya campur, dia nas lain-lain, tapi poinnya kalau kita ambil poin itu dalam 20-30,000 tu ya. Ambil poin betul lah. Setengah kata 40,000. Macam-macam lah pendapat satu, untuk pendapat bagus. Dan awak belajar Quran, awak belajar hadis, tu lah semua Islam. Tu ya, tidak payah mana. Tak payah mana, sikit ya. Yang duduk cari benda lain ni. Bila kata belajar Quran, nak cari sahih daripada jalan ni. Nak cari Nabi kita. Bulan puasa tu, molek bulan puasa tu. Semaya tarawih tu. Betul, molek dah tak? Betul lah. Buat 20 rakaat misal. Rakaat pertama, salam ke Nabi Muhammad dulu. 4 rakaat pertama. Tak ada masa-masa. Ikut belakang dah. Semaya sunat. Tarawih buat ke tak? Buat, beres. Tapi hak talpisnya apa dia? Hak selawat ke Nabi tu. Lepas tu salam ke Nabi tu. Ayah malah sebut tu. Baca malah. Kan? Wasabina, zukrina, walana, zukrina wa maulana, kamu pelindung aku tu. Kau mana apa mau? Tak tahu dah. Maulana tu, pelindung aku tu, penjaga aku tu, Muhammad. Inna wa maulana wasma'ina, wasma' pada kami, saya baca malah harap. Mereka hadis pun ada kan? Tak ada hadis apa. Allah, tengok. Dia bukan bid'ah tu. Buat tu bid'ah. Dalam bid'ah tu ada syirik duduk mana? Tu. Kan saya selalu kata kan, bila bid'ah tu dia ada syirik. Bid'ah tu contohnya sembah berhala ialah bid'ah, pasal Nabi tidak ajar. Menyembah berhala ialah syirik.
Dia tak payah lagi. Tak payah. Tak payah lagi. Allah waliyul ladzina amanu. Allah Taala terpelindung maka orang beriman. Tiba-tiba Nabi Muhammad kita mengaku dah terawih kita sebagai pelindung kita pula dah. La ilaha illallah. Padahal dia mati dah pula tu. Allah. Lepas tu 4 rakaat yang kedua Sayyidina Abu Bakar pula. 4 rakaat yang ketiga Sayyidina Umar pula. 4 rakaat yang keempat Sayyidina Utsman pula. 4 rakaat yang kelima Sayyidina Ali pula. Cukup buah-buah ada. Bukan dia kunci apa semua. Jadi tambah panggang. Lepas tu mati panggang je lah, ada neraka. Aduh, minta gelas. Letih. Dah, lepas tu malam 7 lekor pula. Malam 7 lekor pula. Dia orang pula situ. Nabi kata malam 7 lekor tu ada tu Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa dia tu? Tu mereka. Setan kan dia pergi kata bukan mereka yang turun, Nabi Khidir yang turun. Tu dia. Mereka tak turun, Nabi Khidir yang turun. Betul. Nabi Khidir yang turun. Bukan mereka turun, Nabi Khidir. Setan yang beritahu tu. Ajar kepada Tok Guru akidah salah. Okey, sampai sekarang dah. Jadi oleh kerana 10 hari terakhir tu, lepas tu orang tu mari, orang tu buat bakar kan. Tak. Nanti tak kena rumah kita. Hari tu rumah orang lain ke dia. Maka kena pasang printer. Sambut. Takut Nabi Khidir tak cukup rumah. Gelak kan Allah gak gitu kan ni. Astaghfirullahalazim. Siapa yang pasang berita di upacara masing-masing ni agama apa? Hindu je. Yahudi Malaysia tak kenal, dia tak ada orang Yahudi sini. Yang ada sini ialah Hindu. Hindunya pasang masa bila? Dipawali. Allahu Akbar. Segenap cenderung rantau syariat agama Islam ni sudah diselewengkan. Segenap. Macam mana Pak? Macam mana nak buat ni? Gini, awak tak usah peduli orang lain. Mudah ya, awak jangan duduk keluh kesah. Oh, mana mau usah. Gitu terus. Macam mana nak buat? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamat diri kamu. Tak usah fikir orang lain tu dia tak nak belajar ke dia lah. Dia buat dosa masuk neraka. Dia buat pahala boleh pahala ke dia. Gitu kan? Oh, macam mana ustaz ni kita selamat orang kapur sialah. Ya kita je tak tahu ke mana lagi. Lokam tak keluar lagi. Kau salah saya kata. Selamat kita, anak isteri kita daripada api neraka tu dulu. Lepas tu kita buat kira orang lain. Yang betul-betul kita okey dulu. Tapi sementara tu kena taklid lah. Saya tak boleh belajar lagi, saya tak boleh taklid lagi sehingga pasal orang tak habis lagi. Nabi kata walaupun sepotong ayat. Gitu. Nah, nampak kan tu tak? Payah nak cakap nak faham Ustaz Mah dia cakap lorak Kelantan kan? Mula, apa alasan tu ribu alasan. Pasal apa? Tak faham. Saya harap orang yang dengar video kita ni boleh berhujah lah nah.
Dalam solat ada juga. Nak tahu dalam solat? Oh, tapi luar solat. Dalam solat ada juga. Ada solat ada. Masa mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada apa-apa. Tak ada solat. Masuk bukan saja luar solat, dalam solat. Daripada hadis Abi Daud radhiyallahu anhu, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Ada sujud dan rukuk tu. Dia kata wa bihamdih tu, dia kata hadis syaz. Aku tak tahu punca mari ke mana. Kejut pun tak situ. Hadis syaz. Bacanya ialah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Sekali. Ada, saya lupa lafaz dia, nak tanya Ustaz Solah. Dalam hadis ada Subhana rabbiyal azim, ada sambung. Subhana rabbiyal a'la, ada sambung. Kalau baca sambung tu dia. Awak ni jumpa kita ikut 100% lah sekali agama Islam ni. Tak usah dia ikut yang Nabi tak ajar tu, letak tepi dulu. Ikut yang ada dalam hadis ya. Jangan ikut yang ada dalam buku. Allah. Quran ni pun saya kata dah kan. Quran ni pun sudah diberi makna lain. Apa tak hadis Nabi? Hadis palsu macam Muhammad tu. Habis kita. Hadis palsu bukan apa? Bulan Rejab lah, Allah, bulan Sya'ban lah. Lepas tu ada satu lagi, iaitu apa yang Nabi tak ajar. Ni tadi bukan salah tadi. Tadi bukan salah, tapi bukan ikut Nabi ajar tu ya. Bukan salah lah. Baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la tu bukan salah lah. Saya tidak kata salah. Nah, cuma Imam Abi Daud kata hadis tu syaz. Bila kita baca betul-betul, kita perhati betul-betul, mereka ni nak beritahu ikut seperti mana ajar dia. Maka berapa lama rokok tu? Sekadar Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Tengok, dia bukan kata dia baca. Apa hati betul-betul ayat tu, apa hadis tu. Berapa lama Nabi rokok? Sekadar Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Dia tidak kata Nabi baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah. Nah, okey. Tapi kalau nak baca wa bihamdi itu, bacalah berdasar pada hadis. Saya tak ingat lafaz dia. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ada sambung lagi. Ada tu. Baca tu lah. Pasal tu ada dalam hadis. Kita buat hak ada ya. Kalau tak ada tu letak tepi dulu. Biar betul-betul sahih. Baru kita aman. Lepas tu dalam rokok, dalam apa semua boleh berdoa. Kita tak baca doa situ. Tempat yang tak boleh baca doa ialah beri salam. Assalamualaikum, minta syurga. Assalamualaikum, minta jauh pada neraka. Ada tak? Ajar ada ni? Lepas tempat mana nak baca ni? Dalam at-tahiyat baca doa ni. Saya tak pergi ajar, tak payah. Situ. Faham? Lepas tu rokok semaya, rokok salat berapa? 11, 12, 13. Rukuk ke-12 apa dia? Lutfi, tak tanya orang lain, tak tanya Lutfi. Rukuk ke-12 apa dia solat? Solat, dalam solat ni dia ada 13 rukun. Rukuk ke-12 dia apa?
Ya. Salam. Ha? Beri salam. Rukun ke-13-nya tertib. Rukun ke-14-nya sapu muka. Saya kata dah kena. Bila kita tanya dia rukun salat berapa? Dia kata 13. Rukun ke-12 beri salam. Rukun ke-13 tertib. Rukun ke-14 ada? Tak ada. Yang awak sapu muka tu rukun 14. Lepas tu lah dia tidak sapu muka dah. Oh, ada tambahan pula lah. Cuba mak ada. Ni duk tekak dah pula. Luruskan ni. Duk sini baca dah ni sini. Ada doa pula situ. Tentulah bila tak ada hadis mengatakan sapu muka, bermakna tidak ada hadis yang letak tangan atas kepala. Bukan? Lepas tu, oh tak ada dengan atas tekak, atas tekak pula. Start sini. Lama lah tu. Oh, malu. Semua tu reka, semua tu tepah neraka lah. Pasal apa tepah neraka? Pasal dia buat syariat. Jadi ingat benda ni mubah ni, boleh ni, haru ni. Lah, kamu mengaku wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu mengaku nak ikut siapa? Nak ikut guru kamu kan, nak ikut Nabi. Lepas tu mana dia apa dia? Allah Rasul, lepas tu ijma' ulama qiyas. Dia kata. Kita yang terganggu dia. Ijma' ulama ni ulama mana? Nak tanya ulama mana? Ulama sahabat. Qiyas pula. Nak qiyas pula dengan qiyas dengan siapa? Nak qiyas dengan Tok Nali. Tak boleh kena qiyas dengan sahabat Nabi tu. Siringnya duduk situ, SOP-nya duduk situ, puspakomnya duduk situ. Awak tak boleh lah nak buka kendak. Dia kendak ni baiki kereta ni, boleh buat puspakom juga. Dia kena stand. Bukan? Awak nak test kereta tak payah, awak bagi kedai saya biar. Tak boleh, dia standard no. Iaitu ijma' ulama. Ijma' ulama mana? Sahabat Nabi. Nak kias dengan siapa? Nak kena kias dengan sahabat Nabi tu. Mudah ya. Tapi bila kita tanya ulama mana? Ulama mutabah, dia kata gitu. Mutabah mana? Mutabah tu ning. Aduh. Raya. Dan kita ni, mereka kata apa yang mereka buat tu ialah sunnah. Jadi kalau saya tak buat, berdosa ke saya? Tak bukan? Betul? Kau berdosa saya kerana sunnah? Tidak berdosa. Jadi awak tak boleh marah ke saya lah pasal saya tak boleh pahala je. Kan? Yang masalahnya, kalau awak buat salah macam mana? Saya memang tak buat dah. Awak tu masalahnya. Satu lagi ialah siapa yang nak bayar mengupuh ni? Siapa nak bayar ni? Allah Ta'ala. Nak masuk dalam syurga siapa ni? Awak kongsi dengan dia, kau bagi pahala ni. Allah, ya sedap ya. Ni baca tarikat Ahmadiyah ni, baca sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin dan mawsi'ahu ilmu Allah, baca sekali pahala dia langit bumi. Ada mana ni? Ada amal tak di tempat fi kulli lamhati ni? Tak ada nah, masih baik. Kelantan majoriti. Lepas ada satu lagi majoriti ya. Bismillah. Ibu negara. Habis tentang bila
Habis tentang bidang mana? Wa man yuti'illah, barang siapa yang taat pada Allah, iaitu belajar tafsir dia baru boleh jadi taat. Pasal tahu belaka yang larang dengan yang disuruh. Wa rasulahu, dan rasulnya iaitu hadis Nabi. Bila belajar kita ada itu, maka tahu apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Okey. Wa yakhshallah. Sekarang ini, aku tulis itu sekarang ini, wow tu sekarang ini. Sekarang ini, wa yakhshallah, dia memang takut gerung kepada Allah. Orang beriman tadi, siapa-siapa yang beriman pada Allah, siapa-siapa yang beriman pada Rasul sekarang ini, wa yakhshallah, benar-benar mereka tu takut pada Allah. Wow, yang satu lagi tu pula istiqbal, masa depan. Nah, kalau belajar surah dengan Ustaz Salah tu panggil istiqbal, peristiwa yang akan berlaku masa depan. Nah, perkataan tu wayat taqhi, dan mereka senantiasa juga akan takut di depan. Tidak kata hari ni yang takut, esok takut juga, lusa takut juga. Kita bincang macam mana dia bahasa Arab terti dia apa banyak perkara ya. Dah belajar apa tidak. Apabila kita tafsir kita beritahu tu, oh salah tu awak tu. Sudah. Wayat taqhi itu, wayat taqhi itu iaitu takwa, kira-kira takwa itu tafsir takut. Masa depan tu dia masih takwa, ngetakut pada Allah. Sekarang ni dia memang takut pada Allah, masa depan dia akan takut lagi pada Allah. Istiqbal, dia masa depan pada. Faulaika, maka orang-orang yang ada sifat seperti ini, humul faizun, adalah mereka-mereka yang pasti dapat kejayaan. Orang munafik pula. Orang munafik pula. Sana orang mukmin. Anda orang mukminnya ialah sekarang ni dia taat pada Allah kerana belajar, taat pada Rasul kerana belajar. Sekarang ni dia memang takut pada Allah. Ada dalam grup tu dia tak takut. Macam mana lah bimbang masa depan. Nah, awak cakap tu, awak tu takwa, itulah hidayah. Wa yattaqi, dan mereka akan bertakwa, iaitu mereka akan takut masa depan. Mereka ini orang yang dapat kejayaan sunnah. Wa aqsamu billahi jahda imanihim, orang-orang munafik pula mereka bersumpah-sumpah dengan sumpah yang benar. Oh, sumpah nama Allah dia. Apa dia? La'in amar tahum, sekiranya diperintah kepada mereka, layah rujunna, pasti, lam tu takkid, nun tanwin pula takkid pula dua kali. Pasti mereka akan pergi. Iaitu mana ni? Bila kalau Nabi suruh ni, dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau Nabi panggil nak jihad, panggil nak panggil nak sebab agama, pasti kami akan keluar. Gitu. Mulut yang katanya, mulut yang kata. Kul kata pada mereka, la taqsimu, kata pada mereka, tak payahlah kamu, janganlah kamu bersumpah-sumpah, tak payah bersumpah-sumpah lah. Ta'atun, ketaatan kamu tu ma'rufatun, memang kami kena ada taat yang pura-pura. Sebab itulah belajar tafsir Quran ni kena bertalaki, kena belajar dengan guru. Tak boleh nak baca gitu. Berapa tepat ni awak baca tafsir dengan saya mengajar ni, ada beza ni. Ni kita tak buka lagi tu, kita tawari tu. Tu. Kalau buka tu, oh lagi berat lagi uraya.
baca hadis satu nak huruf ayat ni satu. Dia baca hadis ni, dia baca hadis ni, dia baca hadis ni. Lagi panjang lagi lah, tapi dia untuk orang alim lah, dia rujukan untuk ustaz ngajar. Jadi bila kita rujuk, kita tengok, kita faham dan kita memang belajar, maka makna tu tak lari. Sebab tu ustaz saya kata, beritahu mereka supaya mereka bukti kita kata ni salah. Gitu ya. Awak kata macam-macam tu boleh lah, awak bukti kata saya mengajar ni salah. Itu ya. Maulana hadis sentiasa suruh, kalau mereka tak puas hati, daripada guru dia Maulana Muhammad, daripada guru dia Maulana Abdul Ghani, daripada guru-guru belakang ni, kata tanya mereka, beritahu yang kita tafsir salah. Apa dah? Bukan? Ya kita ni semua kita tafsir ni dikumpul, ambil ringkasan daripada semua tu bagus ni. Sebab tu lah payah mereka kata salah ya. Okey. Dan guru-guru yang kita yang belajar ni, macam Maulana Hadi ni, saya rasa ada 20 kali dah dia mengajar tafsir Quran khatam. Ngajar khatam 20. Guru dia tu 2-3 kali setahun khatam Quran. Ada? Tak nak cakap. Nak cakap berapa kali aja? 2-3 kali setahun khatam Quran. Ngajar. Bulan puasa tu memang khatam, dak ngajar pula. Guru pada dia tu Maulana Abdul Ghani lagu tu juga. Kul kata pada mereka, iman ni bukan main-main. Iman ni, apa cakap kita beriman ni, kita Islam ni. Kul kata pada mereka, ati'ullah. Sekiranya kamu betul-betul taat kepada Allah. Maknanya taatilah pada Allah sungguh-sungguh 100% taat. Saya taat dah, belajar dah tafsir, tak lagi. Awak tahu tak tabligh ni wajib? Mana wajib? Pula. Sebab tu lah, tak wajib macam mana lah. Awak tak beritahu tak awak sembunyi. Awak tak beritahu. Awak tak beritahu tabligh, awak tak tabligh pada orang supaya ajak masuk ke Islam ni, ajak kembali pada Islam. Boleh nak terang. Nak terang depan Allah. Sorry Tuhan, saya sibuk tak dan tabligh, saya belajar untuk saya je. Terang nak tahu. Nanti kita baca ayat lain pula. Dah. Mereka tabligh tu dia tak tahu kata benda tu wajib. Nabi kata, hendaklah kamu sembah kamu ni walaupun sepotong ayat. Ada satu hadis Nabi kata gini, satu hadis Nabi. Nabi kata, aku berlepas diri dengan satu puak daripada kamu. Sahabat Nabi ni, Nabi kata, aku berlepas diri daripada satu puak daripada kamu. Lalu sahabat aku kata, siapa dia kata ni? Mesti ada benda urat ni. Tidak, Nabi tak kata ni. Orang ni mesti ada dengan kita ni. Tapi dia kata satu puak. Siapa satu puak sini? Cek rupanya sahabat dia daripada Yaman. Sahabat Nabi daripada Yaman. Lalulah mereka yang daripada Yaman tadi mari jumpa Nabi. Yaman ni waktu Nabi itu ialah Kristian semua sekali. Mungkin semua Kristian lah. Tidak pun musyrikin adalah sikit-sikit, tapi kebanyakannya Kristian. Sebab tu Yaman sekarang ni masih lagi ada Houthi, Syiah, jenis-jenis perantaraan belaka. Baik. Jadi Bobok Yaman saya pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami kalau ya Rasulullah kata tu tak mengaku umat ni. Nabi kata memang kamu dah. Pasal apa? Pasal kamu tak nak saya bawa kamu ni kepada orang Yaman. Dia pun kata kami beritahu dah, dia tak dengar. Tak apa, aku lepas diri kepada kamu. Awak tak dengar lagi ni ada ni. Kan? Aku lepas diri kepada kamu.
Lalu minta rayuan lah, ginilah ya Rasulullah, minta tempoh setahun, tak boleh setahun. Lepas pada setahun, aku sekat setahun tu, lepas pada tu aku tak dah juga, tak ngaku juga. Kalau mana lepas dah berhenti setahun tak ngaku juga, bangga. Tak mengaku umat ni, tak mengaku umat ni apa dia? Dia Islam dah apa, semua ada Islam lah dah. Tapi Nabi kata aku tidak mengaku umat. Tak ada apa-apa, disqualified Islam. Kerana tak nak sembah agama. Ulama hadis ada kan, dia orang tanya pula. Dia tanya buat lah. Pasal dia buka mari hadis lain pula lagi. Makin berat lagi awak. Dia buka sikit ada. Jadi ati Allah, kul kata pada mereka ati Allah, taatilah Allah Ta'ala 100% dengan belajar semua sekandung dia. Baru boleh kita tahu yang mana betul, yang mana yang suruh, yang mana yang larang. Tak boleh ponteng-ponteng ni. Ponteng-memonteng ni tak boleh. Saya belajar dah, tapi bila tengok nota tu, putih setengah hitam, putih setengah hitam. Tu tak haji. Habis dah sekali ramai-ramai, dia pun graduate sekali. Tak graduate, tak bagi. Tak bagi. Setiap awak kena, mana yang tertinggal tu kena belajar pula. Lagu tu, mana yang awak tak bagi tu kena belajar lagi. Dah mari semula. Tu pula takut saya pula tak putih pula. Ngajar nak sama, patut habis dah. Ada setengah tu alasan baru beranak, ada baru kahwin, tu tak kita pun. Tapi lepas pada kahwin, lepas pada beranak, tak hari juga tu salah pun. Setengah-setengah tu sakit. Lepas pada sakit demam tu, tak juga. Tapi senang sekali, awak tidak payah beri alasan pada saya. Awak senang sekali, tak gerung ke Tuhan ada dan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu rasa aman dengan Tuhan yang duduk di langit, yang boleh belah bumi ni atau buat gegar bumi ni sehingga kamu boleh masuk lah itu. Ayat lain pula, ayat sebelah pula, apakah kamu tak rasa gerung pada Tuhan yang duduk di rahmat di langit tu, yang dia boleh buat mari turun hujan batu. Surah Al-Mulk. Terus dah mau feren baca dah mata tauhid. Ngaku tu boleh lah. Dia maknanya kalau satu baris awak tak belajar, mana tak habis ya. Habis tak satu baris tak belajar. Jadi tak penting lah satu baris tu. Satu baris tu tak penting, ataupun satu surah. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Kita tak bayar Allah tiga baris, tiga ayat. Alah. Tapi dia kalau tak ada wal asri itu tak sempurna. Kenapa Tuhan tu wal asri tu? Allah. Nah, itulah seterusnya. Saya hanya masa belajar daurah tafsir mula-mula tu, ada kawan saya accident. Kawan saya accident, ustaz nak start kelas accident. Saya memang takmih lah accident. Dia telefon saya. Anak murid telefon, dia accident di Pasir Putih. Minta tolong pergi ambil, dia nak mari belajar. Jadi kelas hari itu tu dia satu sesi itu, iaitu surah Al-A'raf ayat 2 muka surah akhir. Tak ada saya tak ada dalam kelas tu. Tu satu tu. Lepas tu masa biasa ni kita belajar pula dengan dia kan. Sambunglah. Cukuplah sana tu. Gitu. Satu muka surah, satu helai, 2 muka surah kan. Surah Al-A'raf belakang sekali. Tunggu. Bila lah nak mengajar pula, nak suruh mengajar, tak gamuk kita ni.
Tunggu sampai dia ngajar biasa hari Jumaat. Dia tafsir. Nasib baik. Surah Al-Akhir boleh juga. Dia bila kita istiqamah, lepas tu kita sembah agama, insya-Allah Tuhan akan tambah lagi ilmu. Dan tambah ilmu itulah perkara-perkara yang suka orang dapat kalau tidak buat. Baik. Waktu Rasul datang pada Rasul, dia belajar hadis. Barulah orang itu boleh kata terpimpin. Baru boleh kata dia ni terpimpin. Agak-agak bolehlah kata pak pesa lah. Ada syarat-syarat lagi. Saya bawa kamu solat lah, apalah, berbuang. Habis ni tak payah solat, melaka. Macam sekarang ni orang apa kerana ramai kan? Apa kerana sudah apa kerana tu? Tak belajar dah. Terpimpin dah. Dia pasal apa kerana dah. Tak belajar tak apa. Lepas tu dah buat air tawar lah ni tak jual. Fa'in tawallau, maka sekiranya mereka kamu masih terpesa juga, berpaling juga setelah belajar tu, fa'in nama alaihi, maka sesungguhnya ke atas Nabi Muhammad tu, kata mana atas tu guru lah. Kalau dulu Nabi lalu atas guru lah, maka sesungguhnya ke atas Nabi atau ke atas guru tu mahummil apa yang dia pikul, sama ada dosa ke pahala. Atas guru atas Nabi itu apa yang Nabi pikul ataupun ibadah apa saja dia buat lah. Wa'alaikum, dan ke atas kamu mahummiltum, apa yang kamu pikul daripada dosa kamu kerana berpaling. Tulis pula dia tak serupa dengan tafsir tu. Baik. Wa in tuti'uhu, dan sekiranya kamu taati, tahtadu, maka kamu dikira terpimpin. Kalau kamu taati sungguh Quran hadis tu, maka kamu ni betul-betul terpimpin. Wa in tuti'uhu, dan sekiranya kamu taat sungguh Quran dan hadis tu, tahtadu, kamu ni boleh dikira terpimpin lah. Wama 'ala rasul, dan tidaklah atas tanggungjawab Rasul nak beri hidayah ke, nak beri petunjuk ke, nak beri berkat ke, nak beri syafaat ke, illa, tidak lain tidak bukan, al-balaghul mubin, melainkan menyampai sejelas-jelasnya mungkin. Betul ya. Bukan Rasul sekatu ya. Ayat ni pula. Ayat ni ayat berkenaan dengan khalifah. Ayat ni berarti berat sikit ni mana. Ayat berkenaan dengan khalifah. Khalifah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman sempurna daripada kamu. Kamu situ ialah sahabat Nabi SAW, iaitu 5 orang khalifah sahabat Nabi. Sahabat Nabi khalifah hanya 5 orang. 4 yang kita dengar masyhur, yang satu lagi ialah Muawiyah. Pasal 5 orang ni sahabat Nabi belaka. Sahabat Nabi belaka 5 ni. Semula saya baca balik. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah Ta'ala janji kepada orang-orang yang beriman sempurna tu, minkum, daripada kamu. Kamu sini ialah sahabat Nabi. Daripada kamu tu Nabi. Mana daripada kamu, maknanya daripada sahabat Nabi, iaitu Khulafa ar-Rasyidin dan Muawiyah. Pasal semua mereka tu sahabat Nabi. Allah Ta'ala janji ni. Allah Ta'ala janji
dibaca kepada Nabi untuk beritahu kepada mereka. Nabinya tidak boleh tengok benda ni. Nabi tak boleh tengok pasal Nabi wafat. Nah, ayat dibaca tapi Nabi hanya baca je lah. Dianya tidak menyaksi sahabat-sahabat dia jadi khalifah. Pasal dia kena mati baru boleh mereka jadi khalifah. Kan? Wa amilus solihat, dan beramal soleh sempurna, beriman sempurna, beramal soleh sempurna. Mana Allah Ta'ala janji ni kepada Nabi, kepada orang-orang Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin tu. Baik. Sekiranya ayat ni pula sekiranya, tambah awak catat, sekiranya siapa-siapa yang boleh ikut seperti beriman sempurna seperti sahabat Nabi tadi, dan beramal soleh seperti sahabat Nabi tadi, siapa-siapa boleh ikut, sebelum boleh tiru, maka sabitlah mereka ni ayat ni. Kalau tak ikut dah. Mana sahabat Nabi sebar agama dah? Sebar. Musi sebar tak kau ni? Musi Presiden Mesir. Pasal kubu-kubu di bina besar-besar, dia ada larang ada dia sebelum dia jadi khalifah, iaitu presiden. 6 bulan lepas jadi tu dia sendiri kena tarik dulu, bukan? Tuhannya yang mana yang jadi presiden tu ramai penjahat yang jadi tu, yang nak sempurna sungguh tu. Nah, yang sempurna sungguh tu kena ni ayat ni. Maka Allah Ta'ala kata, sekiranya mereka beriman sungguh dan beramal soleh sungguh. Beriman dan beramal soleh ini termasuk amal soleh ialah tabligh pada orang. Kita ingat tak, amal soleh ni solat. Itu awak kata, Tuhan tidak kata gitu, ada banyak lagi. Nah, liyastakhlifannahum fil ardi, dan pasti Allah Ta'ala akan jadikan mereka itu berkuasa atas bumi. Itu dia. Kalau kamu boleh buat, boleh. Siapa-siapa murid saya ni yang boleh buat, boleh. InsyaAllah lah belah Tuhan. Saya yang mengajar lah saya ni. Tak tahu mau bila lagi dah. La yastakhlifannahum fil ardi, pasti Allah Ta'ala akan datangkan kepada mereka kuasa, akan beri, maknanya akan beri kepada mereka kuasa jadi khalifah atas muka bumi. Khalifah maknanya penguasa atas muka bumi. Dia tidak payah pergi jatuh saja apa, tak payah tunjuk perasaan nak suruh jatuh ke apa, tak payah. Awak buat yang ikut ni ya, buat ni ya. Awak sebar tauhid ni pada manusia, Tuhan sendiri akan buat. Nah, banyak salah kita ni dah. Pasti Allah Ta'ala akan tolong. Tolong apa? Beri kamu jadi penguasa atas bumi kamu. Habis. Nak apa lagi? Tidak sukan naik ni kita ni. Macam tuan guru. Tuan guru ni Aziz. Sang sebar agama, beriman. Bukan. Kalau siapa-siapa yang jadi penguasa atas bumi Malaysia ni, yang ikut syariat ni, dia tidak boleh buatlah semaya ajak mereka. Tak boleh buatlah semaya ajak mereka apa, tak boleh buatlah. Pasal Nabi tak ajar semaya ajak mereka ni. Semaya ajak untuk kalau boleh raya ke apa, kau tak ada, Nabi tak ajar tu. Nabi tak ajar tu. Lepas tu penguasa tu dia kena jadi
imam masjid negara tu semaya waktu tu. Oh, 5 waktu dia jadi imam situ. Semaya Jumaat kena dia jadi imam. Wakil rakyat semua nak jadi imam di kawasan masing-masing. Solat pun dah kita pilih. Syekh tahlil lagi, syekh mu'luk lagi. Tak lagi. Abu Bakar Al-Baghdadi Ustaz. Abu Bakar Al-Baghdadi. Tak tahu lah tu. Patut tak tahu. Kita sekarang ni, kita tak boleh nak fikir negara orang ni. Kita lelah ni keliling pening ni. Allahu Rabbi ya Karim. Yang negeri Sembilan, yang ada perpatih tu, yang haul cukup tahu tu, haul tu ujung kubur tu, coti dah kan negeri. Allah, cakap nak tak payahlah negara lain, negara kita ni tak habis nak buat kerja ni. Jadi barang siapa yang nak join tu, saya pun tak tahulah, saya tak cek dia betul kalau dia salah ke. Siapa-siapa orang kita yang nak pergi jihad di Syria ke, Iraq ke, tak usahlah, kita baiki negeri kita lah, kita baiki akidah kita, betul tidak? Kita baiki anak saudara, apa-apa keluarga kita. Kita ajak orang-orang Cina, orang Hina, orang Buddha, orang Hindu tu masuk Islam. Kita ajak semua masuk Islam bakal. Tak payah nak pergi negeri-negeri lain. Dan jihad tu ada banyak. Ada jihad fardu ain yang umum. Satu lagi jihad fardu kifayah. Satu lagi jihad sunnah. Awak tahu ke tak? Awak ingat semua jihad tu wajib lah ke? Dah. Ada sunnah, ada fardu kifayah. Fardu kifayah ya, asal kau pergi, tak payah pergi dah. Perang Khandaq, fardu kifayah, fardu ain, semua kena perang. Perang Badar ada fardu kifayah ya. Perang Badar. Siapa nak pergi boleh, tak nak pergi boleh. Lepas tu Nabi yang berperang 25 kali Nabi pergi jihad. Sahabat Nabi yang Nabi tak pergi 75 kali. Awak tahu ke tak ni? Sahabat Nabi berjihad 75 kali. Awak tahu? Gini. Kita baiki negeri kita, diri kita. Kita baiki keluarga kita. Kita sebab agama kita ni di kalangan orang Melayu kita, di kalangan orang kafir, dekat-dekat kita. Lepas tu kamu yang negeri kamu buat apa? Nak pergi tolong negeri orang. Allah, apa dia pakai? Pepatah Melayu kata, kera di hutan disusukan. Anak kera pula tu. Bukan kera, anak kera lah kena beri susu tu. Anak kera pula ada dalam hutan pula kena beri susu. Allah, beri susu anak dulu lah. Sokong kerajaan biasa. Tapi saya cakap tak betul gitulah. Tak betul gitu dah. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti mana kami telah beri kuasa kepada nabi-nabi dan orang-orang terpilih sebelum pada mereka. Nabi-nabi pada orang-orang terpilih pada, contohnya Zulkarnain, apa itulah, wala yumakkinanna lahum, dan pasti dia akan teguhkan kekuatan, dia akan beri kekuatan bagi mereka, lahum bagi mereka, dinahum,
iaitu menghayati agama mereka di negeri mereka. Kita lelah ni nak semaya Jumaat pun satu masalah ni. Nak semaya waktu ada masalah tak? Kita nak solat waktu di masjid ada masalah tak kita? Tak. Oh, tak payah lagi lah. Kita nak solat waktu di masjid ada masalah tak? Tak ada masalah apa dia buat bid'ah penuh kata. Astaghfirullahalazim, tak payah lagi lah. Kan penuh kan? Sadi ya beritahu. Sudah saja iqamah dengan imam-imamnya dengan apanya semua kat doa. Ustaz hok ngajar kat doa ni. Allah. Dengan bid'ahnya dengan apanya. Sudah salat tu bid'ah pula. Kita nak sembahyang sunat pun ganggu. Awak sunat hati awak tak? Allah. Tuhan kata pasti kami akan teguhkan, beri kekuatan pada dia untuk dia boleh hayati agama mereka di alladzi irtabalahum, orang-orang yang Allah Ta'ala redha bagi mereka. Tu Tuhan kata Allah Ta'ala beri kita boleh hayati agama kita. Kita pergi solat tak ada bid'ah, tak ada apa. Bukan semaya hari raya, semaya tarawih. Allah tarawih tak berat sekali. Maknanya solat, lepas solat tu tawassul, lepas tawassul solat, lepas solat tawassul, lepas tawassul solat, lepas solat tawassul. Awak redha boleh. Lepas tu ni dalam khutbah jemaah ni, Allahumma inni as'aluka binabiika ni. Salat jemaah. Dalam khutbah pula tu, ya Allah dengan berkat selawat pada Nabi kamu, aku nak ni. Dia pun baca doa ni. Tawassul tu. Allah. Jadi Tuhan kata pasti kami akan teguhkan mereka supaya mereka boleh hayati agama mereka, iaitu agama mereka apa dia? Alladzi irtadalahu, iaitu orang agama yang Allah redha untuk mereka. Itu agama Islam. Nah, wala yubaddilannahum, dan pasti Allah Ta'ala akan ganti mereka min ba'di khawfihim, selepas daripada takut mereka lah. Nak mengajar tak boleh, nak tegur tak boleh, takut tak takut kita. Kalau awak tak takut, awak tak takut tu nak naik, nak tegur, ramai sangat buat dia. Tuhan kata pasti kami akan ganti pada mereka tu min ba'di khawfihim, selepas daripada takut mereka tu amna, satu keamanan. Ada dah, tak takut, tak apa. Nah, ya'budunani, kerana apa? Kerana apa mereka tu? Sifat mereka tu ialah sifat khalifah tadi, iaitu sifat khalifah, iaitu sifat orang-orang yang akan yang menjaga agama ni, iaitu mereka mengkufuri ayat sebelum ayat lepas, ya'budunani, mereka hanya puja sembah ibadat hanya pada aku saja. Ya'budunani, mereka hanya sembah ibadat, berzikir, berdoa hanya pada aku saja. Kita zikir kitanya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Separuh kita puji Tuhan, separuh kita puji Nabi, buat zikir. Kufur, tak ada pasal
Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu buat ibadah, jangan kamu buat zikir bersama Allah orang lain. La burhana lahu, yang kamu tidak boleh buat mari dalil terhadapnya. Sabarlah dulu, tak ada baca habis dah lagi. Allah, nak makan belakang ni. Afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ayat akhir sekali surah Al-Mu'min. Al-Mu'min akhir sekali. Al-Mu'min kata silap. Saya nanti ganggu suruh tengok. Kaca. Dia sepatut tanya lepas pada tu. Allah, duk mana tahu ni nak baca ayat ni? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah sekali kamu wa may yad'u, barang siapa yang berzikir, berdoa, beribadah, doa apa serupa ke? Doa kepada Syekh Qadir apa serupa benda utama. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dengan satu pujian lain, la burhana lahu bihi, yang dia tidak boleh bawa dalil terhadap dakwaan dia tahu. Innahu hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisab amal mereka di sisi Allah. Innahu, sesungguhnya dia tadi rujuk pada dia, la yuflihul kafiri, tidak berjaya orang kafir seperti ni. Macam ada satu lagi milik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada ayat Quran berbuka, ada Nabi berbuka. Dia berkata baca sekali pada langit bumi. Ayat Quran berbuka, hadis pun tidak. Allah. Ini pula la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sedap tu. Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'ad. Separuh dia puji Allah, separuh dia puji Nabi. Kepada Allah kita berzikir, kepada Nabi kita selawat. Tahulah kau yang kepel ke setan tu tak nampak jago dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua anak Itu buat anak tidurlah anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zikir tu bila baca berulang tu zikir dah ni. Zikir tak? Kufur lagi. Alah. Dia kalimah syahadah dia bukan untuk zikir cik. Terangga belakang, bersih habis dah. Beg plastik bocor. Beg plastik bocor itu. Kau tak nampak ni lo tepi. Fahim. Dia benda. La yajma'allahi ilahan akhar. Ada banyak ayat ni. La yajma'allahi ilahan akhar. Betul. Surah Al-Mu'min ada tak? Surah Al-Mu'min akhir. Lepas tu kalau tak belajar, nanti nak tanya ni, sabar. Kalau tak belajar ni, tak tahu dah. Bila tak tahu, tak minta ampun, sebab ingatkan ibadah mati dekat straight tu hell. Lebuh raya 20 lane ni, nak spotlight apa semua, jalan turun bekok semua tak ada, straight spotlight. Nak spotlight dengan lampu jalan apa semua, dengan segenap Allah semua. Tak boleh tu, tak ada ni, naik bukit ke apa semua buat jambatan straight lah kau. 20 lane sebelah. Tak ada tol juga, free of toll. Tak ada bengkang, tak ada bengkok apa, straight to hell. 20 lane, 100 lane, kau tak tahu lah. Tak tahu lah nak cerita apa lah malam esok. Malam esok pada lain pula kali. Malam esok ada kelas lagi.
Tak balik Kelantan. Jadi ya'budunani, mereka hanya sembah aku saja, ibadat pada aku saja. Tengok saya sebut kan, saya katakan sembah aku saja, sembah aku saja beliau. Kita sembah Allah Ta'ala belakang, tetapi time silap kita sembah pengantin. Ni kan silap kan? Biar ada apa-apa. Kan aku nak sembah Allah Ta'ala saja. Time silap kita tak bersilat, kita hanya pengantin je. Orang sembah awak serupa lah, tak ada. Lepas tu awaknya ada sekali, dia pun sembah kepada penuntut laka kan, tidak kau bersilat tak? Kada baik. Nampak macam dia macam ni lah. Semua lah, mana semua. Orang yang buat tu satu, orang yang menerima pun satu. Itu sembah. Itu contoh yang satu je tu, banyak lagi. Lepas tu puja. Aku mengaku aku nak puja Allah Ta'ala sahaja, bukan? Tapi aku nak puluh kuning ni sebagai puluh semangat pemujaan. Kita dah apa-apa. Sedap pula tu makan. Lagi ambil puluh semangat tu, pemujaan, buat gini, pemujaan ke pengantin. Buat sekali tu syirik satu. Lepas tu ambil apa pula? Ambil apa nak, ayam golek. Ambil ayam golek sikit 2 kali. Lepas tu ambil pula bawah apa 5 apa 3 kali, renjis 4 kali. 4 ekor balik cacing. Puja hanya Allah. Tiba-tiba kita puja pengantin, ada apa-apa. Lepas tu kita pun pergi pula. Majlis tu jadi majlis pemujaan dipanggil. Nah, saya nak tanya awak ni, Lotfi, boleh? Berlaku Tai Pusam di Batu Cave. Dia kata awak dijemput makan free je. Asal kami buat. Saya nak tanya awak pergi ke tidak? Makan. Pergi pakai makan je dalam Batu Cave tu. Pasar? Pasar tak pergi? Pasar. Sebab dia menyambut perayaan orang kafir. nyambut apa dia je buat ni. Kita meraihkan perayaan dia. Dah awak tak nak pergi tak ni, kenapa saya tanya? Jaga tauhid. Sebab jaga tauhid tak nak terlibat dengan perayaan orang kafir. Kalau pergi juga Bersama mereka tasyabbuh. lepas tu yang kenduri kahwin tu awak pergi tak? Awak pergi ke tak? Penting nak jawab. Ke sana 1 syirik, 2 syirik, 3 syirik. Ambil bunga, kan dia bubuh gitu kan? Lepas tu jadi majlis tu dipanggil pemujaan. Ni tak apa kita pergi. Tell me. Tak apa pasal kita orang Islam. Ini masuk Islam. Saya kata dah. Nak lagi. Baik, buka surah apa? Al-An'am ayat ke 140 untuk jawab Lotfi punya kes. Dia kata tak apa. Boleh beda gini. Surah Al-An'am. Dia tak ada tu. Dah nak ajar dah. Nak habis dah surah ni hari ni. 140. Surah An-Nisa. An-Nisa tau. 140. Surah An-Nisa 140. 101. Muka surat
100. Ha? 100. Muka surat 100. Ya, okey lah tepi ni, tak ada pasal. Merah muka tepi 140. Muka surat 100. Qad nazzalallahu lakum fil kitab. Sesungguhnya kami lah yang buat turun kepada kamu dalam kitab Quran ni, iaitu hukum-hukum hakam. Tu mana dia? Waktu tu, waktu hukum-hukum hakam daripada yang ada dalam Quran. Ha? Iaitu an idza sami'tum ayatullah, apabila kamu dengar ayat-ayat Allah tu, yukfaru biha, dikufuri padanya. Apa dia? Orang buat syirik pada Allah, mana mengkufuri ayat Allah. Awaknya dengar, awak dengar tak dia kufur? Ni dia kata idza sami'tum ayatillah, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, yakfuru biha, dikufuri padanya. Dia buat aja, dia langgar ayat Quran tu. Dia buat je, dia langgar ayat Quran kan. Nah, mana ayat Quran dikufuri. Wa yustahza'u biha, dan diejek-ejek pada ayat Quran itu. Pasal ramainya. Nah, fala taq'udu, jangan kamu duduk ma'ahum, bersama mereka. Kalau kamu tak boleh tabligh, jangan duduk. Jangan duduk, mana kena keluar. Tak boleh duduk sekali. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehinggalah mereka tukar kepada perbualannya lain. Mana dia berhenti buat syirik tu boleh lah masuk. Dia buat maksiat, kita pergi super. Kitanya minum, dianya minum arak, kitanya ada sekali, kita tak minum, kita minum Coca-Cola aja. Dia kufuri dah ayat Quran. Kita ada sekali, innakum, sesungguhnya kamu, idzan, jika ada sekali, mithluhum, kamu seperti mereka. Ada apa? Cak buat juga. Awaknya tidak buat, tapi awaknya ada sekali. Hukumnya innakum, sesungguhnya kamu, idzan, jika ada sungguh situ, mithluhu, kamu seperti mereka. Lepas tu Tuhan kata, innallaha jami'ul munafiqin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan himpun orang-orang munafik seperti ini. Wal kafirin, orang kafir tadi yang eka tu, fi jahannam jami'a, duduk dalam neraka jahannam bersekali. Kosi. You want to do okay? Nak buat lagi ke tidak? Mau lihat coba. Nah, jangan. Soalan sini. Ha? Soalan. Apa dia? Soalan. Ha. Kata dia masa di waktu kita keluar, dan tu bila dia dah habis, kita pergi ambil makanan. Macam mana Ustaz? Sebab dia setelah dia Majlis tu nanti sabar. Majlis tu dia habis majlis tu, maknanya esoknya tidak, dia rombok belakang beres. Tak ada kesan dah. Ada lah cerita ayat Quran lain ada lagi. Tidak ni sajalah. Tak usah cakap hadis Nabi itu tentu dah banyak. Iaitu cerita, saya bercakap reka-reka lah, iaitu cerita orang membuka hari Sabtu. Nabi Daud pada hari Sabtu, orang Yahudi tak boleh buka hari Sabtu ikan. Pada hari Sabtu ikan timbul di atas air. Maka mereka gali lah kata
kolam ke, bubuk buka ke. Jadi dia letak buka dalam air ataupun dia kali dia buat gate situ. Jadi hari Sabtu tu bila ikan tu masuk tu dianya jatuh gate tu. Pakai switch sepak kaki ke apa ke. Jatuh gate. Ataupun kalau buka dalam air terperangkap air ke apa ini macam-macam lah. Nah. Tangkap kau itu? Tak tangkap esok. Tuhan supoh jadi kera. Tuhan supoh jadi kera. Tuhan supoh jadi kera. Pasal dia nak tipunya. Dia nak tipu siapa? Dia nak tipu siapa? Dia tipu Allah Ta'ala. Awak jangan pergi sebelum selepas selesai baru dia rompok belakang boleh pergi. Dan awak tak jangan pergi excuse. Saya tak pergi ni minta maaf lah, saya dah kerja. Orang lain pula panggil. Awak ada kuasa tak jadi? Awak ada kuasa larang tak? Awak ada kuasa larang tak? Tak ada. Awak mufti ke? Awak ustaz ke? Awak mengajar ke mereka? Awak ada kuasa apa terhadap mereka? Tak ada lah kan? Tapi awak ada satu kuasa. Apa dia? Boykot. Boykot pun tak faham juga. Payah. Bila nak berhenti nanti? Bila nak berhenti ni? Kekufuran ni bila nak berhenti ni? Kalau semua pakat duduk mengiyakan ni. Alright. Macam mana yang di dalam kategori macam dalam parlimen orang olok-olokkan dia tidak ada parlimen tu masalahnya dalam Islam ni. Dah kita tidak ikut dah kan. Dah kita wajak jawab dah. Dia memperolok-olok sini, dia langgar. Olok-olok sini bukan olok-olok cakap main-main dia langgar terang-terang. Itu makna olok-olok sini. Dia olok-olok pada ayat Quran. Dia bukan olok-olok dia sini-sini tidak ya tu. Ya? Olok-olok sini ialah ayat Quran dilanggar. Misalnya orang minum arak. Tak. Kitanya kan dia ada satu lagi ayat. Kita je masa kita pergi itu dia buat. Ataupun masa kita sampai itu baru dia buat. Sebelum pada tu tak ada. Ada ayat surah Al-A'raf, ayat yang sama lebih kurang ni ya. Iaitu dua-dua tu tak boleh berlaku dua. Maknanya kalau gini mudah-mudah lah kerajaan Malaysia aku tangkap orang macam ni sebenarnya. Nak tahu? Nak tahu tak? Nak tahu? Orang belaga ayam kalau semua lalulah satu orang dia pun tengok tiba-tiba mari polis sudah tangkap, dia pun nak tangkap dia lepas sudah super kerajaan Malaysia benda ni pun dia buat juga kan. Awak ingat Tuhan tak nak buat? Faham tak? Saya lah mula-mula sekali tak buat ni. Mula-mula sekali Allah sekabutlah. Orang kata huduh ke saya berada gila dah tadi tu. Tapi kalau kita pakak-pakak buat, boykot lah. Orang tak buat lah. Dia gini, kalau dia buat tu kan ada penonton. Kalau tak ada siapa nak tonton, dia pun tak nak. Dia buat tu nak tunjuk. Kalau kita semua pakai tanggi, dia nak buat? Dah. Bermakna kita ni memainkan peranan. Alright nah. Nak jawab biasa pukul 10.30 ni. Habis dah. Jangan tanya apa-apa. Wa man yakfur wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang ingkar selepas daripada demikian,
Iaitu engkar nikmat lawan khalifah tu, maknanya lawan kufuri nikmat adanya khalifah. Pasal ada khalifah ni dia ada nikmat khas dia, iaitu kita boleh ikut syariat dan sebagainya. Khalifah tu mungkin tak berapa betul pada, tetapi dia boleh jaga. Khalifah ni dia tidak demokrasi kan. Dia lantik orang ni lantik duduk sini. Tak ada lah signboard selamat Hari Raya, selamat Deepavali, selamat Tai Pusam, selamat Hari Raya Cina, Cap Gomeh pada oleh semua parti. Satu-satu cabang 3 tu berapa ribu ambil duit tu. Signboard tu saja. Betul? Kalau buat ni mari semua tu tak ada. Ketik zakat dia tak ada dah air MTP tak MTP ni. Ada. Faulaika. Jadi orang-orang yang engkar kepada khalifah, ya, wa man kafara. Barang siapa yang engkar nikmat adanya khalifah, tu mana? Wa man kafara. Barang siapa yang engkar kepada adanya khalifah, iaitu lawan khalifah ke apa ke. Contohnya Khalifah Osman akibat daripada lawan tu, akibat Khalifah Osman tu kena dibunuh tu, sampai sekarang ni huru-hara sampai sekarang ni. Jadi syariat Islamnya tidak ada tunjuk perasaan, ya, sebab tunjuk perasaan itulah terbunuhnya Khalifah Osman. Tapi kitanya tunjuk perasaan buat, kita kata nak buat negara Islam, dongeng ya. Terbunuh je Khalifah Osman kerana tunjuk perasaan. Bila tunjuk perasaan, dia otak jadi sengit habis. Saya tahulah, saya biasa juga dulu, saya tak mau buat dah. Waman kafara, siapa dia engkar kepada adanya khalifah, iaitu lawan khalifah dan sebagainya, ba'da zalika, selepas yang demikian itu, faulaika, maka orang-orang yang bersifat seperti ini humul fasikun, mereka inilah orang fasik sebenar. Jadi kita sambung malam esok insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa salna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.